الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak masuk membicarakan hadis yang pertama daripada kitab Mishkatul Masabih. عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له وهو يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, pernah pada suatu hari ketika kami sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki dengan berpakaian yang amat putih dan berambut yang amat hitam. Sedikit pun tidak terlihat padanya kesan-kesan orang yang sedang dalam perjalanan, dan tiada seorang pun daripada kami yang mengenalinya. Lalu ia duduk di hadapan Nabi dengan merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut baginda sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian lelaki itu berkata, wahai Muhammad, beritahulah kepadaku tentang rukun Islam, tentang Islam itu. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah kepada kami, beritahulah kepadaku tentang Islam itu. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu ialah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitillah jika engkau mampu pergi ke sana. Lelaki itu berkata, benarlah engkau. Kami merasa heran kerana dia yang bertanya tapi dia pula yang membenarkannya. Katanya lagi,
yakni lelaki berkenaan. Beritahulah kepadaku tentang iman. Jawab Nabi, iman itu ialah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya, hari kemudian, dan engkau percaya kepada takdir, yakni ketentuan Allah, sama ada baik atau buruknya. Lelaki itu berkata, benarlah engkau. Dia bertanya lagi, beritahulah pula kepadaku tentang ihsan. Jawab Nabi, ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau nampak Allah, sekalipun engkau tidak nampak Allah itu. Dia tetap nak, tetapi ingatlah, Allah tetap dapat melihat engkau, Allah tetap nampak engkau. Lelaki itu seterusnya berkata, beritahulah kepadaku tentang hari kiamat. Jawab Nabi SAW, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kata lelaki itu lagi, kalau begitu beritahulah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Jawab Nabi SAW, bila hamba wanita melahirkan tuannya. Dan bila kamu melihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, berlomba-lomba dan saling berbangga-bangga dalam mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian lelaki itu pergi. 3 hari selepas itu Rasulullah SAW bertanya aku, wahai Umar, tahukah kamu siapakah lelaki itu? Jawabku, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, itulah Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan asas-asas agama kamu. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah juga meriwayatkannya dengan sedikit perbezaan. Di dalam riwayat Muslim tersebut, di dalam riwayat Abu Hurairah tersebut, bila kamu melihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, tuli dan bisu menjadi raja, yakni pemerintah, kiamat termasuk dalam satu daripada perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kemudian Nabi membacakan ayat, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ni hadis yang pertama di dalam susunan kitab Mishkatul Masabih ini. Jadi hadis ni hadis riwayat daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Jadi oleh kerana Sayyidina Umar kita telah bincang dah sebelum ni, siapa dia Sayyidina Umar itu. Jadi kita tidak bincang lah. Cuma sebelum kita membicarakan hadis ini dari sudut isi kandungannya, maka elok juga kita tengok beberapa perkataan sebagai untuk memantap lagi pemahaman kita kepada hadis ni. Kita nak tengok beberapa kalimah yang mana dalam hadis ni Sayyidina Umar menceritakan, walaupun sebenarnya ramai sahabat ni, bukan Sayyidina Umar seorang ada masa ni, ramai sahabat yang berada di sisi Rasulullah, dekat dengan Rasulullah SAW. Sebab tu dia kata bainama nahnu, ketika kami berada, inda makna qurb, dekat dengan Rasulullah SAW. Pada suatu hari tiba-tiba tala'a rajulun, ataupun setengah tala'a alaina rajulun, muncul kepada kami. Jadi kalimah tala'a ini dalam syarah-syarah hadis diberikan sedikit huraian. Jadi tala'a ni kita boleh terjemuh muncul ataupun datang. Betul lah kau terjemah itu. Iztala'a alaina rajul atau iztala'a rajulun, iaitu datang seseorang atau muncul seseorang. Tetapi mengikut ulamanya, kalau tala'a ni kita terjemah muncul, dia lebih sesuai digunakan begitu. Memandangkan malaikat adalah makhluk halus yang diciptakan daripada cahaya. Jadi dalam bahasa Arab, perkataan tala'a ni sering digunakan untuk menyatakan kemunculan jisim-jisim yang bercahaya seperti tala'al badru, tala'atis syamsu dan sebagainya. Jadi ulama sebut, dia kata sebenarnya tala'a ni kalau nak kira dari segi makna dia, terjemahan muncul itu dia lebih tepat lagi, dia lebih sesuai.
Sebab kalau dalam bahasa Arab, kalau guna tala'ah ni, dia guna untuk sesuatu yang bercahaya. Misalnya tala'al badru alaina tu, okay? Muncul bulan. Dia lebih penggunaan lagu tu. Dia tidak guna ja'a dah, tapi dia guna tala'ah. Begitu juga tala'atis syams, kalau untuk berkenaan dengan matahari, bulan yang mengeluarkan, yang ada cahaya, biasanya dalam bahasa Arab dia guna tala'ah. Jadi kalau terjemah yang muncul tu, kalau dalam syarah-syarah hadis lah disebut dalam kitab Mishkat tu ada, dalam kitab Mir'at, maknanya dengan erti muncul. Jadi tidak salah lah kalau kita tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul, maka itu lebih tepat. Tiba-tiba muncul seseorang ni seperti yang kita maklum lah, seseorang di sini dengan erti malaikat. Dia datang dalam rupa manusia. Jadi kedatangan Jibril dalam rupa manusia ini adalah untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran. Kerana proses pengajaran dan pembelajaran lebih sukar diterima daripada orang yang berlainan jenis. Padahalnya malaikat ini, kita akan sebut selepas ni, malaikat ni dia tidak, kita akan sebut lepas ni ciri-ciri malaikat tu, ciri-ciri malaikat. Dia bukan serupa manusia, rupa asal dia. Tetapi sifat malaikat ni dia boleh, maknanya berubah. Dia boleh berupa dalam pelbagai rupa bentuk itu. Itu kejadian dia begitu. Kejadian malaikat tu gitu. Tidak seperti kita. Jadi antara tujuan Allah SWT kirimkan Jibril, dan Jibril itu berupa dalam rupa manusia seperti kita, adalah dengan tujuan untuk supaya memudahkan pendidikan, pembelajaran itu. Kerana kalau malaikat mari dalam rupa dia yang asal, bukan semua orang boleh terima kenyataan itu. Mari dalam bentuk sayap dia seperti dalam hadis sebut, kata tinggi, mana kaki dia di bumi, kepala rapat di langit dengan sayap. Puluh-puluh ribu sebelah sayap sebut dalam hadis. Tak ada nak ngaji hadis-hadis lagu tu. Tak masuk perut ngaji lagu tu. Dia kena ngaji dengan sama-sama manusia, sama-sama manusia. Itu tujuan. Berdasarkan riwayat Ibnu Mandah di dalam Kitabul Iman dengan sanadnya yang menepati syarat Muslim, dia sebut dalam kitab tu, Kitabul Iman, dari riwayat Ibnu Mandah, dia kata sebenarnya kedatangan Jibril ni dalam hadis ni adalah selepas semua hukum agama selesai diturunkan sebagai pengesahan dan rumusan kepada ajar-ajar agama yang telah disampaikan oleh baginda lah secara terpisah-pisah sebelum itu. Jadi mengikut satu riwayat daripada Ibnu Mandah dalam Kitabul Iman, dia kata sebenarnya kali ini, sebab Jibril ni acak kali dah, dan sahabat Nabi pun sebenarnya bukan kali pertama ni sebenarnya tengok Jibril dalam rupa manusia ni. Ada dah beberapa kali ya. Tetapi dalam rupa manusia pun manusia yang berlainan. Dan bukan semua sahabat tengok bila benda-benda tu berlaku sport ni pun, bukan semua sahabat ada. Beberapa orang ada. Ada setengah riwayat sebut lebih 25 orang ada. Ni ketika ni. Jadi turunnya Jibril mengikut satu riwayat adalah selepas turun semua hukum-hukum. Orang panggil ayat-ayat hukum tu turun belakang dah. Jadi kedatangan Jibril ini sebagai apa? Sebagai pengesahan dan sebagai merumuskan kepada ajaran-ajaran agama yang telah disampaikan oleh Nabi SAW secara terpisah-pisah sebelum itu. Ni. Jadi mari sini kadang nak kemah dia punya ajaran sebelum ni. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum ahkam agama itu telah selesai dah. Itu mengikut satu riwayat. Mengikut satu riwayat. Dan sebenarnya riwayat ni dia sesuai dengan sebab wurud hadis. Misalnya dinyatakan bahawa sebab wurud hadis ini, kenapa berlaku hadis, apa latar belakang dia yang menyebabkan timbul hadis ini. Jadi latar belakang dia seperti yang tersebut dalam Sahih Muslim, bahawa setelah Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah
Suruh sahabat dia tanyalah aku. Nabi kata pada sahabat dia, tanyalah, nak tanya apa-apa masalah agama ni, tanyalah. Jadi mereka para sahabat ni rasa gerung. Sahabat Nabi ni rasa gerung, rasa macam oleh kerana Nabi ni hebat, jadi dia gerung nak tanya Nabi. Pakat senyap. Nabi kata tanyalah, nak tanya apa-apa. Takut ada tak faham. Nah, muka banyak dah ngaji ni. Banyak dah ngaji ni ayat-ayat hukum tu semua mudah kalau mengikut riwayat dalam mengikut riwayat Ibnu Mandah ni. Ada kalau ada tak faham apa tanya. Tiba-tiba sahabat Nabi radhiyallahu anhu berasa gerung nak tanya, senyap belaka tak tanya. Ketika itulah, ketika sahabat diam terpaku itu, tiba-tiba datanglah seorang lelaki lalu duduk dekat dua lutut Nabi. Duduk tengah-tengah tu, tanyalah, nak tanya kau. Senyap belaka, tiba-tiba mari. Tiba-tiba mari seorang lelaki. Maka keluarlah hadis ni. Jadi Sayyidina Umar tengok, sahabat-sahabat lain pun tengok. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki lalu duduk dekat dua lutut Nabi SAW. Ada dalam riwayat kata tangan dia ni dia letak atas paha Nabi. Tapi cuma kita terjemah ni, tangan dia tu dia letak atas paha dia. Kita kembali domain tu. Tapi ada dalam riwayat, tapi mengikut setengah ulama tu tidak berapa itulah, tidak berapa sesuai. Dah lah lutut rapat di lutut Nabi, letak tangan atas paha Nabi pula. Jadi setengah ulama dia tidak suka tu terjemah tu. Dia kata tak boleh lawai, hak lain ada lagi yang lebih sahih daripada tu, lebih kemah lagi. Iaitu dia letak atas paha dia. Dari segi bahasa memang boleh, sebab dia masalah kembali domain yang kita akan sebut selepas ni. Jadi di penghujung hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza Jibril arada an ta'allamu. Hadza Jibril arada an ta'allamu idh lam tas'alu." Ini dalam satu riwayat lah ada disebut. Di hujung tu Nabi kata itulah Jibril, dia mari nak arada an ta'allamu, dia mari supaya kamu dapat pelajaran. Bukan mari supaya kamu belajar, mari arada an ta'allamu supaya kamu dapat pengajaran. Izlam tas'alu, bila kamu tidak mahu tanya Rasulullah, maka Jibril mari dalam bentuk tanya. Bukan Jibril tak tahu. Ini maknanya kadang-kadang persoalan orang itu bukan untuk dia, untuk orang lain. Jibril tanya ni bukan untuk diri dia, untuk orang lain. Kadang-kadang kita ni molek lah kalau dalam majlis apa-apa kita tanya tu, maknanya kita nak supaya misalnya kita tengok, nampak ustaz ni ada ting apa penting, kita pun tanya. Ustaz tu pun jawab. Jadi boleh ilmu pada orang lain. Inilah peranan Jibril ni. Dah sahabat tak saya tanya, maka dia pun mari tanya. Tanya pula asas agama. Tujuan apa? Supaya ta'allamu, supaya sahabat dapat pengajaran daripada majlis ini, daripada halaqah ini. Jadi hadis ini dikenali sebagai hadis Jibril kerana orang yang datang bertanya Nabi SAW itu adalah Jibril. Hadis ini juga disebut sebagai Ummul Ahadith, iaitu ibu segala hadis ataupun ibu segala syariat. Sama ada yang berkait dengan usuluddin, fiqh, adab, akhlak, kemasyarakatan, tasawuf, hikmah, falsafah dan pelbagai lagi bidang ilmu yang lain. Ini yang panggil hadis Jibril ni. Inilah hadis Jibril ataupun Ummul Ahadith. Jadi kalau kita perhati dalam teks hadis ini disebutkan sifat lelaki ni. Saya normal aja. Pelik ni kata mari-mari tengok pakaian tu syadidu bayadus thiyab. Syadidu bayadus thiyab maknanya pakaian dia tu putih sepuh lah. Putih sepuh. Apa maksud dia tu? Kenapa disebut pelik kau orang pakai putih ni? Kenapa sebut? Tengok orang pakai putih sepuh, pelik apa kau tu lah molek. Tidak ada pelik, orang bersih kan? Tapi kenapa jadi sebut ni? Apa sebab? Sebut ni pakaian dia ni putih sepuh, kita kata ni syadidu bayadus thiyab ni putih sungguh pakaiannya. Putih melepok, bukan putih melepok pakaian ni. Maknanya putih sungguh lah. Apa maksud dia? Sayyidina Umar nak menyatakan bahawa mana orang ni pakaian dia bersih dan tubuh dia bersih, tak ada nampak debu-debu, tak ada nampak kotoran-kotoran. Biasanya kalau orang yang musafir, orang jalan jauh di tengah padang pasir ni, pakaian dia tu mesti ada kena kotoran tu, debu dan sebagainya. Kalau pakai putih,
kalau jalan sampai 100 km, cuba gambarkan kena debu. Bukan jalan raya seperti kita ni. Bentuk muka bumi di Madinah, di Mekah ni, dia kawasan pada pasir tak ada gak tengah pada pasir, angin bertiup, mesti lekat debu-debu pada pakaian. Tapi orang ni tak ada nampak tu. Maknanya dia ni bukan mari jauh ni. Tu yang pelik tu. Bukan pasal mari jauh, sebab putih kita mau. Kalau mari jauh, sebab kita biasa jalan, kita pergi Kuala Lumpur. Kita pergi Kuala Lumpur sahabat, kalau orang tengok dia tahu nampak pasal mari jauh dengan letih, nampak moyok, kita kata nampak tidak bermaya pakaian apa. Kalau kita pakai baju gosok sahabat denu berkali, kita kata konyok baju tu, kita kata belepak situ, belepak sini, nampak tu. Zahir tu nampak dia ni mari jauh dalam perjalanan. Tapi dia ni tak baju putih comel, sebab mari sebelah tu ya seolah-olah. Tu sebab tu saya nak masuk tu. Lepas tu tengok pada rambut pula syadidus sawadi sya'ab. Tengok rambut pula hitam legah. Tak ada nampak. Kalau rambut sehitam tu bila mari dalam perjalanan jauh, naik unta, kalau naik kereta boleh kira sebab tak masuk debu tu. Ni naik unta mesti lekat ni debu-debu, jadi boleh jadi nampak kelabu rambut kerana kesal debu di dalam perjalanan. Hak tu pun tak ada juga. Pelik tu jadi pelik ni. Tu jadi pelik ni. Jadi sebut syadidus sawadi sya'ab tu ayatnya mengisyarat pada muda, kuat dan sihat dan sebagainya. Setengah ulama kata syadidus sawadi sya'ab boleh jadi ayatnya muda, sihat. Mana orang duduk tengah tubuh kita kata. Bukan orang nampak orang tua letih, tak. Orang muda. Tapi setengah ulama kata tak, ayatnya dia ni mana tidak tercemar dengan debu-debu dan sebagainya. Hak ayatnya apa dia sebenarnya? Orang ni pesing gaya dia supaya bukan orang jauh ni. Tapi apa pok kita tak kenal. Itu persoalan yang jadi pelik tu. Tiba-tiba pok kita ni tak kenal. Enggak kedudukan apa ni di kawasan Madinah tu kita kata dah. Tak ramai lagi penduduk. Dia mesti kenal lah. Tiba-tiba tak kenal. Kalau kita dalam kampung yang luas sampai rumah 2-3 ribu rumah dalam qaryah kita, mana siapa kau tak kenal? Ni semua orang tak kenal. Ini makna bukan penduduk asal. Makna dia ni bukan penduduk asal. Tu. Walau bagaimanapun pensyarah hadis lah, mereka membuat kesimpulan juga ni. Dia kata kedua-dua kenyataan, iaitu pakaian putih, lepas tu nampak kemah, rapi, nampak perwatakan, itu sebenarnya dia ada pengajaran. Kalau kita nak ambil dari aspek pendidikan. Dari aspek pendidikan antaranya yang disebut oleh ulama. Yang pertama, ni kita nak ambil pengajaran hak ni dulu, sebab hadis ni panjang ni. Bagaimana Jibril dalam rupa manusia tu mari jumpa Nabi kerana nak mengajarkan kepada sahabat tentang Islam, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, kiamat, alamat kiamat dan sebagainya. Jadi mari sebagai seorang pelajar, sebab dia bertanya. Jadi ulama kita kata sini boleh ambil beberapa pengajaran, khususnya dari konteks belajar. Pertama sekali, seseorang yang nak belajar dan mengajar, bukan sekadar pelajar lah, seorang yang pelajar, seorang yang nak belajar dan seseorang yang nak mengajarkan ilmu, dia mesti berada dalam keadaan bersih semasa belajar. Ini sunnah. Dah ni kalau Imam Malik sangat jaga. Imam Malik sangat jaga. Sebab tu dalam kitab-kitab pendidikan, kalau nak belajar ni mesti dia sebut kena ada wudu, mandi, kena ada wudu, bersih pakaian dan sebagainya. Tempat belajar kena bersih. Inilah antara sunnahnya yang kita boleh belajar daripada hadis ini. Antaranya. Yang kedua, pelajar ataupun kita kata proses pembelajaran yang melibatkan guru dengan murid. Suasana itu, keadaan mereka dan suasana tempat mereka belajar mestilah dalam keadaan bersih. Sama ada tubuh badan mereka bersih, pakaian mereka bersih, dan keadaan persekitaran mereka bersih. Kenapa? Kerana ilmu ni dia diibaratkan sebagai cahaya. Jadi kalau dalam keadaan kotor, tidak bermaya dan sebagainya, susah ilmu ni nak masuk.
Cuma dari segi falsafahnya dia apa kita Nabi suruh kita bersih ni? Kerana bersih ni dia lawan pada sifat syaitan itu. Tu sah kita kena faham. Walaupun sini dia tak tulis. Cumanya kalau dalam kitab-kitab lain, kenapa disebutkan an-nazar, disebutkan bersih ni dikaitkan dengan juz'un minal iman misalnya tak? Minal iman, kenapa? Kerana kebersihan ni dia melambangkan seseorang yang nak menjiwai sifat agama. Dan bersih-bersih ni dia berlawan dengan syaitan. Syaitan benar-benar sihir, ilmu itu tu dia sesuai dengan kotor. Sesuai dengan kotor. Syaitan suka sangat dengan benda-benda kotor. Sebab tu kalau kita tengok orang yang belajar ilmu salah ni, ilmu salah, ilmu yang berkait dengan puja makhluk halus ni, syaitan, iblis, jin dan sebagainya, memang benda-benda kotor ni guna. Benda kotor di luar daripada batas fitrah kemanusiaan. Kalau lagi kotor lagi molek. Memang gitu. Sebab itulah kita dituntut supaya bersih. Jadi kebersihan itu selain daripada dia menyegarkan fizikal kita, selain daripada dia menyegarkan rohani kita, sebenarnya hakikatnya kita dengan sebab kita bersih itu sebenarnya kita sedang lawan satu musuh yang Allah sebut sebagai syaitan tu, adu mubin disebut tu. Itu sebenarnya. Jadi kalau orang itu sentiasa berada dalam keadaan tidak bersih, maka hakikat dia ni sebenarnya dia tepat dia tu jadi sesuai dengan syaitan. Tu salah dalam agama, tak boleh. Tak boleh. Di segi falsafahnya gitulah. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia kata perempuan ni ketika mari haid ni, dia kena mandi, dia kena jaga kebersihan diri dia. Sebab tu ada setengah-setengah ulama dalam kitab tu, dia kata kan berlaku khilaf kan perempuan ni ketika haid ni boleh ke tak baca Quran. Nah, khilaf kan. Jadi antara kebaikan kalau kita terima pendapat yang kata boleh, dah tu kuatlah kira-kiranya. Benda ni bukan bab akidah, bab fiqh. Ikutlah nak pergi mana. Cuma saya nak sebutnya berkaitan dengan kita sebut ni. Inilah antara dia kata sebenarnya lebih sesuai lah. Sebab perempuan ni bila dia mari kadang-kadang setengah tu 15 hari, 7 hari balik lah. Nah, kadang-kadang sampai 15 hari. Biasa berhari-hari lah kita kata tak. Lepas tu kalau dia tak boleh baca Quran, tak boleh apa-apa semaya, tak boleh baca Quran, tak boleh. Lepas tu dia tengok TV. Nah, jadi menyebabkan dia jauh daripada agama. Tak kena nak berzikir sama, puahkan lah kita kata tak. Tak kena nak baca doa sama. Padahalnya Quran tu dia lengkap dengan zikir, ada berlaku dalam Quran tu. Sebab tu dia kata sebenarnya molek gitu. Molek baca. Lepas tu dia kata kalau sekiranya ada kata tak baca tu kerana nak hormat pada Quran. Baca tu lah yang kira lebih hormatnya. Setengah ulama tu jadi benda khilaf lagu tu lah hadirat. Sebab perempuan ni kotor tu bukan kotor zahir. Orang mari haid tu bukan kotor zahir. Sebab isteri Nabi pernah, Nabi suruh dia ambil kain sejadah atas masjid. Dia kata saya mari haid ni. Nabi kata haidmu tidak detang Nabi kata haidmu tidak detang mu tidak kotor hakikatnya. Dia ambil naik atas masjid, dia ambil kain sejadah bagi pada Nabi. Rumah Nabi ni dekat kan dengan masjid. Mana kotor dia tu kotor secara maknawi sebenarnya. Tubuh dia tu. Tu hakikat sebenarnya. Jadi mana kalau dia mari, kalau dia baca Quran, dia lebih maknanya dia boleh dia jadi dekat dengan Allah SWT. Kalau tidak kat 7 hari tak baca Quran. Jadi setengah ulama kata sesuai tu. Tapi hukum mana pun benda ni khilaf atas kita, ikut kita lah, kita nak pergi ke mana pun. Cumanya nak ayat ni lah. Sebab kalau perempuan ketika mari ni, kalau ikut Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Taymiyah ni salah seorang ulama yang mahir dalam ilmu-ilmu ni. Ilmu jenis jin ni je mahir. Kalau kita tengok dalam kitab dia memang dia tu. Jadi dia pernah bomo. Nak kata tu bomo tu tak lah. Tapi dia pernah bomo. Orang masuk dirasuk oleh makhluk halus tu. Dia tak nak baca ayat, tak setobik. Dalam kitab dia pun geredah ukhruj ya adu Allah, dia kata. Baca ayat Quran tak erti. Dia pun kata keluarlah wahai musuh Allah. Dia pukul dengan tangan dia habis darah. Orang tu. Sampai dia kata sakit tangan dia. Lepas tu keluar makhluk halus.
Bila keluar tu orang yang kena pukul tu, bila makhluk halus tu keluar, dia tak ada rasa sakit sikit apa. Tu. Jadi apa saya nak sebutnya, Imam Ibn Taymiyah kata, sebenarnya perempuan ketika mari ni dia lebih kena jaga kedudukan dia. Dia sebenarnya dia lebih kena buat sesuatu yang rapat dengan Allah SWT. Jangan dia jadi jauh, jadi tak ingat kepada Allah. Tak boleh. Sebab waktu tu waktu mudah dia nak kena sihir pun mudah waktu tu. Ketika dia dalam keadaan haid tu. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata lah baca Quran. Hak tu lebih hormat lagi. Baca Quran. Tu. Tapi semaya tak boleh. Hak tu ijma' dah tu. Hak kata perempuan tak boleh baca Quran tidak ijma'. Hak ijma'nya semaya. Hak tu tak boleh. Kalau ada kata kena semaya, setengah ulama kata boleh rosak akidah. Sebab dia menafikan benda hak terang. Ijma' tak ada khilaf tu. Tapi kalau baca Quran, khilaf. Khilaf akidah. Tu. Jadi kesimpulan yang ketiga berkait dengan ini saja. Sebab hadis ni adalah kerana hadis ni banyak perbincangan dia ni. Ketika pergi menghadap guru, seseorang pelajar itu hendaklah bersih pakaian dan hatinya supaya memperoleh perkenan hati guru dan keberkatan ilmunya. Bila hidup depan guru ni lah benda disebutnya. Sini ringkas sebut ni. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab, misalnya Al-Adabul Mufrad misalnya, disiplin disiplin individu muslim. Adab individu muslim. Ni kita adab. Kita disiplin diri orang Islam. Ketika dia kena tahu, bila dia nak ngaji dengan guru tu, dia kena tahu apa yang guru tu tak kena. Dia kena tahu guru tu dia apa yang dia tak suka. Pelajar jangan buat benda tu. Hak ni salafus soleh kita pesan. Maknanya kita bila duduk depan guru, kita kena merendah diri. Apa yang kita suka tapi guru tak suka, jangan kita buat. Maknanya kita kena korban dia punya keinginan kita kerana nak hormat pada guru. Ini salah satu perkara yang boleh mengundang keberkatan kepada kita. Tu. Jadi guru tak kena tak buat sebab kita nak ambil ilmu daripada dia. Kalau guru tu tidak restui kita, guru tu sakit hati pada kita, macam mana nak berkat ilmu tu? Macam mana nak berkat ilmu? Jangan dia siapa guru kata aku tak reda dia ambil ilmu aku. Ilmu aku ajar aku dia dulu, aku tak reda. Jangan siapa guru kata ni kadang-kadang guru ni bila dia terasa hati pada pelajar ke, dia boleh kata gitu. Ada kata entah, kalau dia tanya apa jangan royak sebab entah ambil ilmu ngana. Berat tu hati-hati. Kalau siapa guru kata lagu tu, dahsyat tu. Kita tak boleh nak bayar ke lagu mana teruk ni. Siapa guru terasa hati kita sehingga bukan sekadar ilmu dia tak reda. Tapi anak murid dia lain, dia tak siwi mengajar kawan tu dengan ilmu dia. Maknanya dia terasa benar lah tu kau tahu tu. Kalau siapa tahap tu berat, walaupun kau nak kiranya, tapi kadang-kadang guru ni siapa tahap tu dia terasa. Kalau aku tu tak boleh. Jadi para ibu bapa wajib didik anak-anak supaya hormat pada guru. Sebab itu punca keberkatan. Kita ni bukan sekadar nak berilmu, kita nak berkat. Boleh ilmu tidak berkat ni bahaya hadirat. Ilmu tu jadi tidak boleh memandu kita ke arah taat kepada Allah. Ilmu tidak boleh menyebabkan kita jadi bertakwa. Ada ilmu, tetapi ilmu tidak jadi pemandu kita, tidak menjadi mursyid, pembimbing kita. Tidak. Itu bahaya. Boleh ilmu lebih baik tak boleh ilmu gitu. Boleh ilmu tiba-tiba tak berkat. Ini dahsyat. Dahsyat dalam kamus orang Islam, dalam pemikiran orang Islam teruk. Supaya orang boleh rezeki tapi tak berkat. Macam-macam boleh berlaku. Sebab tu kita tengok kadang orang itu tidak alim, biasa dia, tapi berkat hidup dia, menepati kehendak Allah SWT hidup dia tu. Tapi setelah kita tengok tu alim kat, tapi banyak kau kita boleh kritik dia dah. Kita tengok ada juga lagu tu. Jadi apa yang berlaku dalam masyarakat ni, benda tu sebenarnya Allah nak mengajar kita. Kita kena belajar dengan alam persekitaran kita ni. Bila kita ngaji hadis, sebab hadis ni benda yang real, benda yang kehidupan, benda yang bergerak sama jadi dengan bergerak seiring dengan kehidupan manusia. Kata kenapa orang tu alim kalah, banyak ilmu tapi pelik nampak hidup dia. Setengah orang tu tak alim lah mana kita, tapi kita nampak hidup dia tu menepati sunnah. Macam-macam kita tengok. Jadi benda-benda gitulah hadirat kena berfikir. Umat Islam ni dia kena banyak mikir lah. Yang keempat, kelebihan menuntut ilmu pada ketika masih muda belia. Sebabnya hadis ni antara maksud yang disebut oleh Sayyidina Umar
Orang tu Pak mari tu, dia selepas tu Nabi kata Jibril tu, Nabi royak pada Sayyidina Umar tu, digambarkan oleh Sayyidina Umar dengan bahasa syadidus sawadis sya'ab, yakni seseorang yang rambutnya hitam legam. Nak ayatnya orang muda duk tengah gagah lagi, tidak kata berubah habis pakai kening redak. Mana muda. Sebab tu ulama buat kesimpulan, dia kata menuntut ilmu ni afdalnya bagi orang yang masih muda. Hak tu hak molek sekali. Molek sekali. Sebab apa? Orang muda ni dia masih kosong fikirannya daripada tanggungjawab. Dia tak banyak tanggungjawab. Tapi bila tua ni dah, mata pun masalah, pendengaran dah banyak hal lah. Dengan anak, dengan cucu, banyak perkara. Tapi ketika masih muda, masih remaja, tak ada tak nikah lagi pada waktu tu. Sebab itulah ulama sebut kalau orang tu sebelum nikah tu dia boleh menguasai ilmu banyak perkara dah. Ngapa Quran dah, ngaji dah. Memang dia akan lebih daripada orang lain. Ketika muda lagi dia sesat dah banyak perkara. Misalnya umur 17, 16 boleh baca kitab dah. Ngapa Quran lagi? Ni insya-Allah nak boleh ke siapa umur 40 tu, kalau dia tak berhenti mana hidup dengan ilmu tu dah, insya-Allah mana dia akan lebih daripada orang lain dari segi pencapaian ilmu itu. Orang muda itu dia dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada pelajaran. Orang muda yang sihat, penuh dengan tenaga dan semangat jugalah yang dapat menanggung beban ilmu dan segala kesukaran semasa belajar itu. Sayyidina Umar juga ada menyebutkan dalam hadis ini. Sayyidina Umar juga ada menyebutkan dalam hadis ini, dia kata la yura alaihi atharus safar wala ya'rifu minna ahadun. Selepas dia sebut pakaian dia tu putih, syadidu bayadus thiyab, lepas tu sebut pula rambut dia tu hitam ke. Lepas tu Sayyidina Umar pun sebut pula tak ada nampak kesan-kesan seperti orang musafir. Tak ada nampak kesan dia ni kesan seperti orang musafir yang saya sebut tadi. Tak ada nampak. Tapi pok kita seorang pun pok kita tak kenal dia. Tak ada pok kita kenal dia. Jadi Sayyidina Umar kata begini, tidak nampak kesan musafir dan tak ada seorang pun pok kita kenal ni. Jadi Sayyidina Umar boleh kata begini sama ada berdasar kepada fikiran beliau semata-mata atau setelah bercanda pada orang lain yang turut serta dalam majlis itu. Seperti yang tersebut dalam satu riwayat sahih dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dia dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dia, kitab dia Syu'abul Iman, nama kitab dia. Bahawa Umar berkata, "Fa nazarul qaum ba'dhum ila ba'din fa qalu ma na'rifu hadha wa ma hadha bi sahibi safarin." Maka sebahagian hadir melihat kepada sebahagian lain. Seperti yang saya sebut tadi, dia kena faham, sebenarnya kita nak faham supaya kita dapat faham dengan baiklah hadis ni. Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan kitab Syu'abul Iman Imam Baihaqi, ada disebut riwayat Sayyidina Umar kata bila lelaki tu masuk seperti kita gini lah, tiba-tiba mari masuk street, mari duduk depan kali. Mari duduk depan. Pegang ke dia punya tempat tu dengan kita ni dah. Misalnya masa dia masuk tu, masing-masing sahabat yang berada di sekitar Nabi tu paling tengok pada orang lain. Kau ni tengok kau ni, yang ni tengok kau ni, sebab kita kat tengok. Siapa dia? Tak ada orang kenal. Sebab tu Sayyidina Umar kata gitu. Takut kita tanya Sayyidina Umar ni tahu mana, takut dia seorang tak kenal takut dia tak kenal, orang lain kenal. Dia tahu mana, dia kata kami semua tak kenal dia tu. Tak ada nampak dia tu kesan-kesan musafir. Dan tak ada seorang pun kita kenal dia. Sayyidina Umar tahu mana dia, orang lain tak kenal sebab dia tu. Kalau dia tak kenal, siapa muka dia? Orang lain mana tahu, takut kenal. Ulama kata tengok dari riwayat lain lah. Sayyidina Umar kata masing-masing sahabat bari tengok ke muka aku. Kau ni tengok kau ni, maknanya bari tanya seolah lihat tu, awak kenal ke? Awak kenal ke dia? Tak ada seorang pun sahabat yang kata saya kenal dia ni, tak ada. Tu yang Sayyidina Umar kata gitu tu. Jadi mereka ataupun Sayyidina Umar yang mewakili orang yang ada pada waktu kata kita tak kenal dia, tak ada nampak sebagai orang musafir ni. Kerana apa? Kerana dia pakaian bersih, rambut pun hitam molek, tak ada nampak kenyuk-kenyuk baju, tak ada. Gitulah kan. Okay, baik. Bila lelaki ni mari depan Nabi tu,
Jadi selain daripada dia belaga lutut, maknanya rapat duduk tu, maka dia letak kedua belah tapak tangan dia di atas paha dia. Ni hak saya terjemah tadi, maknanya dia letak tangan dia atas paha dia sendiri. Sebab ada dari riwayat sebut dia letak paha dia atas paha, dia letak tangan dia atas paha Nabi. Ada juga yang sebut gitu. Sebab wada'a kaffaihi ala fakhidai. Fakhidai. Jadi hak mana sebenarnya? Hak mana lebih sesuai? Dia letak tangan dia atas paha dia dengan dia letak tangan dia atas paha Nabi. Ni semua ni kerana masalah bahasa. Sebab bahasa Arab boleh gilaka. Dia telah meletakkan tangan dia, kedua tapak tangan dia di atas fakhidai. Hi ha, dhamma ha tu. Tu. Dhamma jar bil idafah dia panggil. Fakhidaihi tu ha tu dhamma tu dhamma khafat bil idafah dia panggil. Tu. Jadi dhamma itu nak kembali pada rajulun tu ke dhamma itu kembali pada Nabi. Kalau dhamma itu kembali pada Nabi, maka terjemahnya lelaki itu letak tangan dia atas paha Nabi. Tapi kalau dhamma fakhidaihi itu dhamma khafat bil idafah itu kembali kepada lelaki itu, maka dia letak tangan dia atas paha dia. Benda tu dari segi bahasa boleh gilaka. Boleh jadilah kau makna tu. Baik. Imam Nawawi memilih pendapat yang mengatakan bahawa dhamma hak tu memang dia kembali pada lelaki itu sendiri. Jadi makna lelaki itu dia bila mari depan Nabi, dia letak tangan dia atas paha dia lah. Apa letak atas paha Nabi nya? Gitu. Jadi Imam Nawawi dalam syarah dia sebut hak tu. Hak tu dia kata. Kita habis sikit lagi ni. Baiklah, walau bagaimanapun ulama sebut, katakanlah kita wada'a kaffaihi ala fakhidai misalnya. Kalau katakanlah kita andaikan kita terima bahawa fakhidai ala fakhidai, wada'a kaffaihi ala fakhidai, lelaki itu letak tangan dia tu di atas paha Nabi, dengan kita andaikan dhamir itu marji' dia adalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia memberi beberapa maksud. Kalau kita kata dia letak tangan atas paha Nabi, sebab ada riwayat juga tu. Riwayat tu pun sebenarnya sahih. Riwayat tu sebenarnya sahih tu. Yang pertama, ni menyatakan kesediaan yang penuh untuk menerima apa-apa ajaran yang akan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia bersedia sungguh. Bersedia dan hendak dengar ni benda berat. Sebab dia tanya benda asal agama. Jadi benda berat siapa letak gitu. Yang kedua, sebenarnya lelaki ini cuba nak menyembunyikan hakikat dirinya, sehingga orang-orang yang ada di Malaysia itu menyangka dia hanya seorang badui. Sebab sahabat Nabi Sayyidina Umar ni rapat. Yang kedua, sahabat nombor 2 Sayyidina Umar tu pun tidak buat lagu tu. Nampak supaya orang tak erti bahasa seolah-olah gitu. Jadi setengah ulama kata, ustaz ni ulama sebut ni tak ada nas, cuma andai ya ulama. Dia kata dia nak menyembunyikan diri dia, biar orang nampak dia ni macam orang tak apa ngaji belah mana. Pergi dah rapat lutut, letak atas tangan pula, letak atas paha pula. Jadi orang tengok pun terkejut. Biar dia kata, dia nak memang dia maksud gitu. Ada juga ulama kata gitu. Tu. Biar orang sangka dia ni sepuluh orang badui, sepuluh orang kapur mari tak harum satu tu. Kasar nampak cara tu, tidak beradab lah, salah lagi gitulah. Apa tu? Tak siwi nampak dia tu, siapa dia? Bila tengok tu kejut, nak buat kerja lagu ni. Jadi timbul persoalan lagu tu. Yang ketiga, yang ketiga, menyatakan kasih sayangnya dan mesranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya dia ni mesra. Boleh jadi juga. Mungkin dia Jibril kan? Tak mesra dengan Nabi. Jibril Quran tu turun 30 juzuk melalui dia. Jak daripada gua, kita kata gua Hira lagi. Dia turun Quran. Malaikat lain dah. Ayat mesra, rapat dengan Nabi. Gitu. Tapi ramai juga ulama kata boleh jadi belaka lah tu. Misalnya Hafiz Ibn Hajar, Hafiz Aini, Syekh At-Tibi, dia kata gitulah. Dia terima pendapat yang kedua tadi.
Pendapat yang kedua maknanya letak tangan tu. Ni. Jadi ulama ia kata ulama orang terima, ulama yang terima kata letak tangan dia tu atas pohon Nabi. Bukan ulama kecil-kecil, At-Tibi, Hafiz Ibn Hajar, Hafiz Aini kata gitu. Dhamir hak tu wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, itu kembali pada Nabi, bukan kembali pada rajulun itu. Jadi apa yang ulama besar-besar At-Tibi, Hafiz Ibn Hajar sendiri, lepas tu Hafiz Aini, Badruddin, apa alasannya? Kau semata-mata kata saja dah. Ni kan. Alasan mereka ialah adanya riwayat Ibnu Khuzaimah, An-Nasa'i dan lain-lain yang menunjukkan dengan jelas Jibril yang berupa seorang lelaki itu telah meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa itu. Tetapi ulama kata kukuk mana pun hadis itu tidak mahfuz. Sebab hadis itu ni ada kata sahih, tapi ulama kata kalau perhati molek lah hadis tu duk mai sikit tak mungkar atau syaz, tidak sahih, tak kuat lah. Kok kata tok atas pohon Nabi tu. Jadi hak kuatnya tok atas pohon dia sendiri lah tangan dia tu. Jadi Sayyidina Umar dan para sahabat rasa heran, rasa pelik lah dengan orang ni kerana banyak sebab lah tu, insya-Allah kita bincang semula. Apa yang jadi rasa pelik? Apa sebab? Cukup ganjil dengan kehadiran orang ni. Sebab apa? Apa faktor dia? Tu insya-Allah kita sebut minggu hadapan. Saya setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.